Hai, channel saya sembang ni tak habis-habis lah cerita pasal QXP. Kan, kalau kita pergi dekat TikTok kan, orang buat live. Hari-hari cerita pasal QXP je. Ada pros and cons. Dan juga kalau kita tengok kat YouTube dia cuma cerita pasal. Sebab apa benda ni dah trending. Malah pakar ekonomi yang cerita pasal tip-tips kewangan ataupun tip-tip negara. Semua dah berpaling kepada orang kata cerita isu QXP ni lah. Okay, ya masing-masing nak tunjuk dia punya orang kata skill-skill, info-info ataupun orang kata ilmu-ilmunya. Okey, mungkin ada pandangan-pandangan mereka ni bagus. Ada pandangan-pandangan mereka ini mungkin mereka nak jaga dan mereka punya level ataupun kuasa tu ataupun pangkat itu supaya tak diganggu dengan maybe pihak kerajaan ke ataupun pihak-pihak tertentu sekalipun yang membuatkan pandangan mereka ini lebih ke arah politik. Begitu juga dengan tokoh wartawan negara. Okey, yang mana Datuk Akadir Jasin sendiri mengeluarkan statement berkaitan dengan kata QXP ni. Tapi kalau kita lihat statement beliau ini memang menjerumus kepada kepolitikan. Kita tak nak isu-isu ni ataupun isu QXP ni dipolitikkan. Tapi apakan daya lah, mereka hanya melihat kepada berita-berita yang kata sensasi sahaja dan percaya bulat-bulat tanpa menyelidik terlebih dahulu di mana asal usulnya suara QXP 2.0 yang bersasar ini dimula dibangkitkan. So jom kita tengok paparan ini. Okey, pinjam bagi tujuan produktif. Dalam hal penggunaan simpanan kumpulan wang simpanan pekerja, QXP saya setuju dengan pendirian kerajaan tidak lagi membenarkan pengeluaran oleh pencarum. Itu tidak bermakna tidak ada lagi talian hayat. Pencarum yang dalam kesesakan dan mempunyai alasan yang cukup kuat masih boleh memanfaatkan simpanan mereka melalui fasiliti sokongan akaun 2 QXP. Di bawah kemudahan tersebut, mereka boleh menjadikan baki simpanan sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman bank. Dan pada awal lagi iaitu apabila kerajaan Perikatan Nasional dan membabitkan PN pula membenarkan pengeluaran QXP, saya telah menyatakan kerisauan. Apatah lagi ia dipolitikkan seolah-olah pengeluaran itu adalah sebahagian daripada bantuan kerajaan bagi mengatasi kesempitan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Ketika itu ramai ahli ekonomi berpendapat kerajaan tidak patut membenarkan pencarum menyeluk ke dalam simpanan hari tua mereka. Kesan dasar itu buruk. Bukan sahaja kepada pencarum yang mengeluarkan simpanan, tetapi kepada semua pencarum. Paling dibimbangkan ialah QXP tidak mempunyai modal mencukupi bagi menjana pulangan kepada pencarum tanpa mengeluarkan luar jangka COVID-19 pun. Pulangan tahunan QXP telah mula menurun walaupun modal meningkat. Misalnya dividen purata dari 2013 hingga 2022 adalah 6.03% berbanding 6.98% pada 1983 dan 2007. Bukan sahaja pencarum yang mengeluarkan simpanan akan menderita ketidakcukupan sara hidup di kemudian hari, malah pencarum yang tidak mengeluarkan simpanan pun akan turut menderita apabila keupayaan QXP menjana pendapatan merosot. Aku tak nak baca sampai habis lah sebab pandangan beliau ini memang melihat kepada mungkin data-data tertentu di media sosial ataupun di berita sendirilah kan. Dah tokoh wartawan negara malah tak melakukan secara menyeluruh mungkin. Sebab apa? Kalau kita ikutkan situasi sekarang ni perlu melihat secara menyeluruh sebagai wartawan yang betul-betul kalau kita nak siasat dan keluarkan sebarang statement. So berbeza dengan pandangan daripada bekas timbalan Menteri Kewangan 2. Jom kita tengok paparan ini. Yang mana lebih mudah keluarkan QXP secara terus, kata Johari. Yang mana lebih mudah jika orang ramai dibenarkan mengeluarkan simpanan kumpulan wang simpanan pekerja QXP secara terus daripada menggunakannya sebagai fasiliti sokongan untuk memohon pinjaman bank. Memetik laporan utusan Malaysia, bekas timbalan Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata ia berikutan peminjam akan dibebani dengan bayaran faedah yang dikenakan ke atas pinjaman itu. Menurutnya, skim itu juga mengambil masa untuk diproses oleh bank dari segi semakan kredit dan penyediaan perjanjian undang-undang. Kalau awak pinjam RM70,000, bayar faedah katalah 5% setahun iaitu RM3,500. Untuk 10 tahun, faedah saja RM35,000. Bermakna awak ambil pinjaman RM70,000 dan faedah selama 10 tahun sebanyak RM35,000.
Jumlah bersih yang awak terima daripada pinjaman 35,000. Kalau itu saja jumlahnya, adalah lebih baik gunakan saja QSP secara terus. 35,000. Tak payah nak bayar faedah, katanya dalam kenyataan pada Ahad. Pada 19, kerajaan memperkenalkan kaedah yang membolehkan pencarum KSP menggunakan wang caruman di agensi tersebut sebagai cagaran kepada bank bagi tujuan pembiayaan kewangan. Pada Isnin lalu, KSP mengumumkan pencarum berusia 40 hingga 54 tahun boleh memohon pinjaman bank menerusi fasiliti sokongan angka 2 FSA2 bermula 7 April. Okey, setakat ini kita belum ada lagi satu bank, okey, yang mempersembahkan syarat-syarat dia secara detail, iaitu BSN, yang akan bermula pada 15 April 2023. So kita tunggu saja dekat situ untuk kita nak buat comparison antara BSN dan juga kalau kita lihat MBSB setakat ini, okey, yang mengenakan kadar faedah 4.5%, dan pada peringkat awal kalau kita lihat melalui jadual-jadual yang dikemukakan di social media ataupun di sendiri, kalau korang buat orang kata permohonan nak melihat sendiri, okey, kalau kita lihat kadar interest ataupun kadar peratusan, okey, iaitu tahun yang pertama memang agak kurang, tetapi bila selepas itu, okey, kadar peratusan untuk tahun seterusnya menaik. Dan belum lagi dicampur pula dengan kadar OPR yang dijangka akan naik nanti pada bulan Julai. Sebab apa? Ini adalah orang kata kadar faedah, okey, iaitu floating rate, bukannya fixed rate. Itu sahaja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Viewers di TikTok, jangan lupa follow. Aku Faizwan. Assalamualaikum.